Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salam perpaduan, salam sayang Sarawak. Tuan yang terutama, Pemangku Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfia Awang Nasar dan Yang Amat Berbahagia Puan Sri Datuk Hajah Fatimah binti Muhammad Iskandar, Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Abang Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Datuk Abang Haji Openg Premier Sarawak dan isteri, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Fadilah bin Haji Yusof, Timbalan Perdana Menteri yang kedua, Yang Berhormat Senator Tan Sri Datuk Seri Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar, Yang di-Pertua Dewan Negara, Yang Berhormat Menteri-Menteri Persekutuan dan Negeri, Div-Div Kenamaan hadirin dan hadirat, dan yang lebih utamakan ialah rakyat yang berada bersama kita di sana dan di sini, khususnya di luar hotel ini. Pada rakyat Sidak Bala di Sarawak yang kami sayangi dan hormati semua, boleh itu? Boleh? Amin. Sebelum saya meneruskan ucapan saya, kalau diizinkan saya nak panggil anak-anak saya naik ke atas untuk beri saya pertolongan kalau saya miss some points. Alhamdulillah, saya beserta keluarga saya, termasuk Raja Pemaisuri Agong dan rombongan delegasi saya, begitu bersyukur kehadrat Allah SWT kerana dapat sampai juga, walaupun lambat tetapi tetap sampai. It's better late than never. And most importantly, semua yang hadir sini masih lagi setia kepada Yang di-Pertuan Agong, termasuk yang di luar sana juga. Syukur Alhamdulillah. Saya memang tak sangka iaitu kelewatan ini begitu memang lawat sekali. Saya jangka memang 1 ataupun 2 jam lewat, tetapi ini dah lebih pada 4-5 jam tak silap saya. Saya ingin menyatakan di sini iaitu kelewatan ini bukanlah disengajakan. Kelewatan ini kerana sambutan yang diberikan kepada keluarga saya dan rombongan saya begitu hebat sekali, luar dugaan. Saya dimaklum oleh Tuan Yang Pertama, this is unprecedented. It has never happened before here in Sarawak, where almost every single one, rakyat yang along the highway, semua berada nunggu saya dan rombongan. Ini satu sejarah bagi saya sekeluarga dan sudah tentu akan jadi satu kenangan manis buat selama-lamanya. Dan saya terlebih dahulu mengucap terima kasih kepada setiap yang menunggu kita sepanjang perjalanan, daripada saya nak mula daripada Tawau sampai ke Kota Kinabalu, kemudian ke Brunei,
kemudian masuk ke Sarawak, daripada Miri sampailah ke Kuching. Tidak ada masa pun untuk saya berehat, untuk mengambil sedikit nap ke, untuk anak-anak saya nak sedikit nap pun tak boleh. Sebab setiap kali saya berhenti, salam, kita tolak, jalan, ada saja 3 minit kemudian ada saja, 4 minit ada saja. So along the way sampai begitu. Tak percaya tanya Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah yang bersama dengan saya sepanjang perjalanan hari ini. Dan saya amat terharu dengan sambutan, dan hanya Allah saja yang boleh membalas kesudian mereka yang telah mempamerkan begitu ikhlas sekali menunggu kedatangan saya. Tuan-tuan dan puan-puan, saya cuba ringkaskan ucapan saya, iaitu sehingga malam ini saya telah memandu sejauh 2,192 kilometer. Alhamdulillah, pinggang lagi kuat. Dan hampir 85 jam saya belakang wheel, memandu sendiri, kecuali adalah 1 jam tadi bagikan anak saya. Dia pun boring juga duduk belakang. Dia jadi note taker hari ni. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti saya nyatakan tempoh hari, antara objektif saya mengilhamkan kembara ini, kembara Kenali Borneo, adalah semata-mata untuk mengenal negeri Sabah dan negeri Sarawak. Kerana memang saya nak mengenali lebih dekat, menyantuni rakyat lebih dekat, macam mana keadaan hidup, macam mana keadaan pembangunan di setiap pelusuk di negeri berkenaan, negeri Sarawak dan Sabah. Secara ringkas, alhamdulillah, sepanjang perjalanan jalan tetap ada, highway tetap ada. Kadang-kala highway itu macam seolah kita di Dubai. Nanti tak habis lagi ni. Kadang-kala highway itu macam naik roller coaster. So, dan bukan itu saja, saya dimaklum oleh Menteri, tadi pun dinyatakan oleh Yang Berhormat Premier, tentang perancangan untuk menyediakan infrastruktur highway ini akan disiap dalam masa yang terdekat ini, insya-Allah. Saya dimaklumkan dalam tahun 26, 28 hingga 30 pun highway ini akan dibina sepenuh-penuhnya. Am I correct? Alhamdulillah. Come, let's give a round of applause. Di sini saya ingin secara peribadi harus menyatakan ucapan terima kasih kepada mantan Perdana Menteri Datuk Seri Najib dan kerajaan hari itu, yang kerana telah berusaha untuk merealisasikan pembinaan PAN Borneo ini. Dan saya harap ia akan dapat dibina dengan baik, dengan ada kualiti, dan mudah-mudahan kalau panjang umur tahun 2030 saya akan kembali. Walaupun tua sikit, tapi saya akan kembali, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan,
Saya percaya dengan adanya komposisi dalam kerajaan yang diwakili oleh wakil daripada Sarawak dan Sabah di dalam kerajaan perpaduan, sudah tentu peranan mereka di peringkat persekutuan akan lebih menyerlah, dan saya harap segala keperluan yang diperlu oleh negeri Sarawak dan negeri Sabah harus dimajukan dengan secepat mungkin. Saya perhatikan rakyat di pendalaman masih memerlukan keperluan-keperluan asas. Banyak tempat saya pergi, saya dengar rungutan-rungutan yang berkaitan, sama juga di negeri Pahang sekalipun. Tetapi ini adalah tanggungjawab bersama. Pihak kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan harus memain peranan yang lebih efektif. Saya juga memahami, iaitu Sarawak adalah negeri yang paling besar sekali. Sudah tentu ia memerlukan peruntukan yang besar. Segala berkaitan dengan Sarawak semuanya besar. Perlu peruntukan besar, perlu jalan besar, perlu rumah besar, ya, jambatan besar dan berbagai-bagai lagi. Di sini saya ingin merayu kepada semua yang berhormat, go and engage with the people. Go and meet the people. Go and listen to the people, what they need. Diizinkan saya boleh bersuara satu dua perkara. Ada dua tempat yang memerlukan air secepat mungkin. Kalau tak ingatan saya, kampung Telagas. Ya ke? Ya. Kampung Telagas antaranya, atas highway tadi. Sebab masa saya sampai situ dah gelap sikit, dah petang, dah senja sangat, dah tak berapa nampak dah tulisan kampung. Saya rasa Telagas, I think. Itu kena tengok wakil rakyat di mana kawasan tu, kena cek dengan. Ada berapa lagi, ada saya dapat surat-surat, bukan komplain, cuma nak memohon jasa baik Yang Tuan Agong, itu saja. Tuan-tuan dan puan-puan, percayalah, saya akan baca segala kertas ataupun surat petition yang dihantar kepada saya. Kita akan kaji dan kita akan ketengahkan kepada kerajaan persekutuan secepat mungkin. Itu akan saya usahakan, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya mengambil kesempatan ini untuk juga menyentuh sikit tentang pengalaman saya tadi, semalam berkunjung ke Rumah Panjang. Saya begitu teruja dengan konsep hidup bermasyarakat yang penuh harmoni dalam satu suasana perkongsian bersama. Itu adalah lawatan pertama saya ke Rumah Panjang. Memang panjang. 53 rumah Raymond Plan. Tak silap saya, ya, Raymond Plan, ya. Ada. Raymond Plan. Penduduk di situ macam satu keluarga besar. Dan menyemput saya pergi memancing, tetapi tak dapat ikan. Sama air, alasannya air itu terlampau laju. Okey. Lepas tu pergilah naik atas rumah, tengok rumah. Saya tengok masa balik hadapan saja, macam mana orang tinggal Rumah Panjang ni.
Bila saya masuk rumah Datuk Datin, ya, belakang tu begitu panjang sekali. So memang sesuai nama dipanggil rumah panjang. Depan panjang, belakang pemanjang. Tapi begitu unik sekali, saya difahamkan sifat kekeluargaan, semangat kekeluargaan itu begitu baik sekali. Dan saya salut, saya cukup hormati dengan konsep ini, konsep cukup harmoni, dan ini perlu diteruskan. Dan juga saya dimaklumkan masa COVID pun lari daripada rumah panjang. Dan saya dimaklum semangat segulai sejelai yang wujud di rumah panjang wajar kita pelajari dan dijadikan contoh tauladan serta ikutan kepada masyarakat lain di negara ini. Tuan-tuan dan puan-puan, natijahnya kita semua tanpa mengira bangsa, agama, adat dan kepercayaan boleh membentuk satu semangat keharmonian dan perpaduan. Jika kita bersedia untuk mengenepikan perbezaan, bertolak ansur, menghormati antara satu dengan yang lain dan berjalan seiringan ataupun segulai sejelai atas satu matlamat yang sama. Hadirin sekalian, pada 16 September kelak, kita semua akan menyambut Hari Malaysia, dan saya harap suasana sempena Hari Malaysia ini akan lebih meriah setelah saya tamat menghidupkan semangat sempena Hari Malaysia ini, dan jadikan hari 16 September ini satu hari keramat supaya kita semua menaikkan semangat di Sarawak dan di Sabah untuk memberi satu semangat baru kepada anak-anak muda kita ini. Dalam pada itu, kesempatan ini saya mengambil kesempatan ini untuk menghulur atau membina itu jambatan baru. Jambatan ini seperti saya kata hari itu tidak ada sungai. Jambatan ini ialah jambatan silaturahim. Kehadiran saya, keluarga saya, rombongan saya adalah seolah mewakili sebahagian daripada rakyat di Semenanjung. Di Semenanjung, mewakili saya, mewakili Raja-Raja Melayu, menghulur tangan kepada kita semua sebagai satu keluarga negara Malaysia yang kita cintai ini. Di antara kita, jangan kita adakan satu barrier. Yang ada barrier ialah hanya di China, Great Wall saja. Kita tidak ada Great Wall di sini. Kita ada tangan kita yang boleh kita hulurkan sama kita. Jadi eratkan tali persaudaraan di antara wilayah Borneo dan wilayah Semenanjung. Jangan ada satu kengkangan untuk kita mengeratkan tali persaudaraan. Ini mustahak, kerana sebagai sebuah negara Malaysia, kita memerlukan satu di antara kita sebagai rakyat Malaysia ini. Dan tahniah kepada seluruh rakyat Sarawak kerana negeri Sarawak telah dipilih sebagai tuan rumah bagi sambutan perayaan Hari Malaysia peringkat kebangsaan pada tahun ini. Dan tidak disentuh tadi, 16 September 2023 ini akan menoktahkan 60 tahun negeri Sabah dan Sarawak dalam Malaysia. Ini satu angka yang cukup
panjang dan cukup historical, sejarah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya cuba ringkaskan ucapan saya dan dengan mengakhiri ucapan saya untuk mengucapkan ucapan terlebih dulu setinggi-tinggi junjungan kasih kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wadaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waidian Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam di atas layanan mesra sempena persinggahan saya dan keluarga dan rombongan di negara Brunei Darussalam baru-baru ini, termasuk juga kepada Paduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pangeran Anak Hajah Salihah binti Almarhum Pangeran Pemancar Pangeran Anak Haji Muhammad Alam, dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muqtadi Billah serta kerabat diraja negara Brunei. Saya juga ingin menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Sarawak dan Sabah di atas segala kerjasama dan bantuan dalam penganjuran kembara Kenali Borneo ini. Begitu juga terima kasih saya yang tidak terhingga pada Kerajaan Malaysia, khususnya Yang Amat Berhormat Datuk Seri Fadilah Yusof, Timbalan Perdana Menteri yang telah turut memainkan peranan yang besar dalam menjayakan kembara ini. Tidak juga lupa kepada seluruh agensi pusat dan negeri serta juga ahli-ahli jawatan kuasa penganjur yang telah berkhidmat dengan penuh dedikasi bersama Istana Negara dalam memastikan kelancaran kembara dan semua program yang dirangka. Dan saya turut berdoa kesejahteraan buat Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pehin Seri Haji Abdul Taib Mahmud yang ketika ini sedang beristirahat. Sepanjang hampir 5 tahun yang berlalu, saya dan Raja Permaisuri Agong telah berkesempatan untuk berkunjung ke negeri Sarawak dan Sabah. Pada setiap kali kunjungan ke negeri Sarawak, Bumi Kenyalang, saya telah menerima sambutan yang luar jangkaan. Begitu juga sambutan yang diberikan pada saya di negeri Sabah, negeri di bawah Bayu. Kunjungan saya pada kali ini menerusi kembara Kenali Borneo ini adalah merupakan kunjungan saya yang terakhir ke negeri Sarawak dan negeri Sabah sebagai Yang di-Pertuan Agong. Justru pada malam yang penuh bermakna ini, saya ingin menzahirkan ucapan selamat tinggal dan terima kasih kepada seluruh rakyat Sarawak dan Sabah di atas segala memori manis yang akan terpahat segar dalam sanubari saya. Sebagai penutup bicara, saya berdoa semoga rakyat yang saya sentiasa kasihi di negeri Sarawak dan Sabah akan sentiasa dalam pemeliharaan Allah SWT dan hidup dalam suasana yang penuh harmoni dan keselamatan yang berpanjangan. Semoga negeri yang bertuah ini akan terus menempa kejayaan serta maju jaya dalam persekutuan Malaysia yang sama-sama kita cintai. Izinkan saya mengakhiri titah sebelum saya hilang suara dengan 2 rangkap pantun. Kering dah. Indah keringkam busana Melayu, selendang warisan Sarawak yang satu, kami pulang membawa rindu, kenanglah kami dalam doamu. Emas nilam, perhiasan mahkota, besi tembaga dibuat kuali.
Berakhir kata maaf dipinta, dilanjutkan usia, bertemu kembali insya-Allah. Kami sayang kita orang semua. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.